Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi dalam tajuk seterusnya untuk reka bentuk sistem aquaponik ni, iaitu menghasilkan laporan projek reka bentuk sistem aquaponik bahagian 1. Jadi macam mana kita nak buat laporan? Okey, kita rujuk dulu di SKP Okey, kita tengok di SKP apa yang perlu dicapai dalam PBD aquaponik ini. So, kalau anda perhatikan di SKP, kelas yang lalu kita telah capai tahap penguasaan 1, 2, 3, anda telah buat lakaran. Kemudian pada masa yang sama, anda juga telah dan sedang melakukan TP4 dan TP5, iaitu membina model reka bentuk sistem aquaponik. Dan anda perhatikan TP6, anda perlu menghasilkan laporan lengkap model reka bentuk sistem aquaponik. Jadi, perlu buat laporan dalam PBD bab ini bagi melengkapkan PBD anda untuk capai tahap penguasaan 6. So, kita balik kepada buku teks. Menghasilkan laporan projek reka bentuk baharu sistem aquaponik di muka surat 135. Jadi, aspek penting yang ada dalam penyediaan laporan adalah struktur laporan anda. Struktur laporan yang baik akan membolehkan pembaca, terutamanya saya, guru, memahaminya dengan mudah. Secara umumnya, struktur laporan projek terdiri daripada bahagian berikut. Okey, mesti ada muka hadapan. Macam biasa, folio perlu ada muka hadapan. Jadi, perlu muka hadapan tu perlulah menarik minat pembaca. So, ada tajuk, ada nama, ada kumpulan unit, ada nama sekolah, ada nama nombor siri ataupun tarikh, dan yang penting mesti ada nama saya sebagai guru RBT anda. Penghargaan perlulah anda buat dan karang untuk tujuan memberikan pujian atau penghargaan kepada mereka yang telah memberikan sumbangan dan bantuan dalam menjayakan projek aquaponik anda, terutama apabila melibatkan anda membuat model aquaponik di rumah. Jadi boleh tujukan penghargaan tersebut kepada ahli keluarga anda. Juga memberitahu pembaca tentang punca maklumat yang telah anda peroleh sepanjang anda menyiapkan PBL ini. Kemudian pada bahagian abstrak atau ringkasan, ada menekankan keistimewaan sesuatu projek atau penemuan dan penerangan kepada tajuk. Saya akan jelaskan lebih lagi. Isi kandungan anda perlu buat di hadapan folio tu. Anda perlu ada kandungan laporan dalam bentuk bab dan tajuk serta subtajuk yang mana ada menyatakan muka surat berapa bagi setiap ringkasan kandungan laporan yang anda tulis itu. Pengenalan pula, anda perlu nyatakan isu tentang reka bentuk tersebut. Selalunya dia berdasarkan konsep 5W dan 1H, iaitu what, why, when, where, who, how, serta kerja-kerja berkaitan yang telah dilakukan sebelum ini. Ada contoh dalam ni yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Kemudian dari segi laporan dan juga penutup, mesti secara terperinci ada latar belakang projek, mudah difahami dan jelas, dan mengandungi isi utama seperti jadual kerja, lakaran bentuk dan sebagainya yang akan saya tunjukkan juga sebentar lagi. Untuk penutup, perlu membuat rumusan dan komen dan mengaitkan objektif awal dengan pencapaian yang telah anda peroleh sepanjang melakukan tugasan ini. Untuk bibliografi, ini adalah rujukan yang perlu dibuat. Anda boleh lihat contoh rujuk sepanjang anda membuat kajian ini, dan juga folio anda rujuk buku dan juga jurnal apa. Seperti anda boleh lihat cara penulisan rujukan adalah seperti ini. Dan lampiran pula dia bertujuan untuk memberikan maklumat lanjut yang dapat sokong penerangan yang anda tulis di bahagian laporan induk ataupun laporan utama, seperti senarai bahan yang digunakan serta kos pengeluaran projek. Lampiran ini juga anda boleh masukkan lakaran yang buat ataupun gambar projek sebenar. Baiklah, kita tengok pada contoh laporan. Pada kelas kali ini saya akan terangkan bahagian separuh bahagian dulu untuk laporan supaya kita dapat buat secara berfokus. Ini contoh laporan projek yang dihasilkan yang ada dalam buku teks anda. Anda boleh lihat mungkin ini bahagian muka hadapan yang boleh anda tulis
nama, nombor kad pengenalan kelas sekolah kan, dan tarikh hantarnya. Okay, yang mana saya berikan tempoh masa selama 2 minggu. Untuk penghargaan, anda boleh je tiru ayat ini, okay, ataupun karang ayat anda sendiri. Dan untuk bahagian Encik Puan dan dikosongkan ini adalah nama saya lah, nama guru anda. Okay, abstrak. Untuk ini anda perlu buat ataupun karang ayat pendek. Okay, contoh yang diberi dalam contoh laporan ni adalah ayat inilah. Model sistem aquaponik bertingkat ini direka untuk membantu pengguna yang ingin menanam tanaman dan menternak ikan di ruang yang terhad. Mungkin ada idea anda sendiri yang anda boleh tulis untuk abstrak ni, silakan. Okay, tidak menjadi masalah, boleh rujuk saya sekiranya anda ada apa-apa permasalahan. So, isi kandungan ni, okay, anda boleh salin dan tiru isi kandungan ini. Tetapi pada bahagian muka surat, anda perlu tentukan muka suratnya mengikut muka surat pada folio anda. So, untuk bahagian pengenalan, penyataan masalah, objektif dan jadual kerja, sehingga ke bahagian lakaran, anda boleh tiru di bahagian ini. Cuma bahagian lakaran ini anda perlu ikut pada lakaran yang telah anda buat dalam kelas yang lalu, okay, untuk TP3 hari itu. Okey, saya berhenti setakat ini sahaja dulu untuk laporan bahagian 1 dan kita akan sambung untuk laporan bahagian 2 pada kelas yang seterusnya. Okey, saja sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada kelas PDP yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.